Alhamdulillah, sejak boleh cerita Mat Kilau ni ada dah minat dah sikit nak sejarah ni. Adalah sedikit, baru nak bangga. Itu pun adalah orang mengutuk-ngutuk sikit atas, sudah sibuk lah kau orang Melayu. Kau Melayu pun kau ni kerja malas. Kita tak boleh ubah sejarah, tetapi kita nak sedarkan masyarakat, nenek moyang kau bukan beranak tepi longkang. Nenek moyang kau keluarga memerintah, tetapi cerita itu tak disebar luaskan. Sebab itu hadirin hadirat, sejarah membantu kita kenal asal-usul satu perkara. Orang yang kenal asal-usul, dia akan ada guru dalam kehidupan. Dan bagi kita hari ini, kalau nak mengenal sejarah warisan nenek moyang, kita tengok peninggalan orang dahulu. Kita tengok tulisan, ada diary, ada surat menyurat, ada geran tanah, ada prasasti, ada batu bersurat, ada naskah-naskah kuno. Dengan kita melihat, kita tahu nenek moyang kita cerdik. Tapi tak dapat melengok sebab disimpan di London. Begitu juga yang kita boleh tengok bangunan, candi, benteng, kubur, makam, masjid, istana, keraton. Itu lambang nenek moyang kita. Kita tengok benda-benda macam fosil, artifak, patung-patung, peralatan zaman dulu. Kita lihat karya-karya seni, tarian tradisional, cerita-cerita rakyat, lagu-lagu daerah, seni-seni pertunjukan. Ini semua menjadikan kita faham, nenek moyang aku ada tamadun. Bukannya duduk dalam hutan, tidak. Sebab itulah alhamdulillah, kita tengok anak-anak muda sekarang semakin minat dengan sejarah. Mewarisi sejarah adalah satu yang dipanggil reliving the experience of other people. Kita hidupkan kembali pengalaman orang dulu, supaya kita nak pergi ke depan, jangan lupa pandang ke belakang. Saya sering buat perumpamaan, sejarah ni macam kita bawa kereta. Tuan-tuan pecut kereta 120 km sejam. Betapa laju pun kereta ke depan, jangan lupa pandang cermin belakang. Mungkin ada kereta nak memotong, kita tak perasan. Sama macam dalam kehidupan, nak laju ke depan silakan, tapi jangan lupa pandang sejarah. Sejarah boleh mengelakkan kita dari melakukan beberapa kesilapan, terutamanya kesilapan-kesilapan yang bodoh yang pernah dibuat oleh nenek moyang kita, tak nak diulang balik. Sebagai contoh, 3 Mac 1946 berlaku pembantaian revolusi sosial Sumatera Timur. Penghapusan secara total seluruh Kesultanan Melayu di Sumatera, di Langkat, Deli, Serdang, Asahan, Batu Bara, Kota Pinang, Kuala Lidung, Simalungun dan juga kerajaan-kerajaan di Tanah Tinggi Karo. Semua raja dibunuh. Bila kita belajar sejarah, jangan ulang lagi. Selepas penghampusan secara total Kesultanan Melayu di Sumatera, beberapa bulan kemudian UMNO ditubuhkan. Ada kaitan dengan penghapusan itu. Begitu juga kita belajar dari sejarah, kenapa kerajaan-kerajaan Melayu sepanjang tebing Sungai Muar dan Sungai Johor hilang. Dah tak ada lagi kesultanan-kesultanan ini. Dia lepas Melaka jatuh, Sungai Johor jadi pusat pemerintahan terpenting Kesultanan Melayu. Sebab itu Raja Melayu tak pernah putus, sehingga datang kata-kata bertali ke Siak, bertuan ke Minangkabau, beraja ke Johor. Bukan Johor yang raja sekarang ni, raja dulu, Raja Melaka dulu. Pemerintahan Kesultanan Johor yang berada di Sungai Johor bermula tahun 1529 sampailah 1718, kira-kira 129 tahun. Ada 11 orang sultan memerintah, bermula Sultan Alauddin Riayat Shah yang kedua sampai Sultan Abdul Jalil Riayat Shah yang keempat. Tapi mana semua raja-raja itu? Tinggal sekarang pagoh itu sajalah, dah tak ada apa lagi. Tak ada apa lagi. Why? Maka orang yang belajar sejarah, dia pastikan jangan kita ulang balik kebodohan nenek moyang dulu. Ada beberapa lah kesilapan yang berlaku, bergaduh, fitnah memfitnah, jangan diulang lagi. Sebab itu sejarah sangat mustahak. Dengan sejarah juga kita jadi berbangga dengan tanah air kita. Tuan-tuan, ramai orang sekarang ni mungkin kerana dimarah pada menteri, marah kerajaan dan macam-macam,
menyebabkan kebenciannya itu terbawa-bawa sampai benci ke tanah air. Jangan. Kau nak marah menteri tu kau punya pasal, tapi kau jangan benci negara. Menggelarkan negara kita dengan nama-nama yang tak sesuai, jangan. Ada yang panggil negara ni tak sampai hatilah kita nak sebut negara kita ni diberi nama macam-macam. Kau nak benci kau punya pasal. Ini tanah air, ini rumah kita. Buruk-buruk pun rumah kita, bocor sana sini pun rumah kita. Dah tak ada tempat nak duduk lagi dah. Jangan dihina. Kita negara, adakah teruk sangat sampai tak ada apa nak dibangga? Banyak perkara kita boleh bangga dalam dunia ni tuan-tuan. Berapa banyak negara yang merdeka hampir sebaya dengan negara kita? Banyak. Tapi cuba bandingkan mereka dengan kita, langit dengan bumi. Saya ambil contoh negara yang hampir sebaya merdeka dengan kita, Morocco. Morocco tua setahun je merdeka, 7 April 56. Bandingkan Morocco dengan Malaysia. Tunisia merdeka tahun 56, bandingkan. Sudan merdeka 1 Januari 56, bandingkan dengan kita. Ghana merdeka dekat dengan kita, 6 Mac tahun 57. Tuan-tuan pergilah ke Ghana sana. Bukan hina negara orang, tidak. Bandingkan dengan rumah kita. Burkina Faso merdeka tahun 58. Ivory Coast merdeka 4 Disember tahun 58. Mali merdeka bulan November tahun 58. Ada negara yang kita tak kenal pun ada. Togo, tuan-tuan tahu mana negara Togo? Togo merdeka 30 Ogos tahun 58. Togo pun kita tahu kat mana duduk. Janganlah. Tak tahu dalam peta di mana. Punyalah. Bukan kita hina dia, tidak. Madagaskar. Oh, tuan-tuan tahu mana Madagaskar? Madagaskar merdeka 14 Oktober tahun 58. Kita banding dengan adik-beradik kita yang merdeka ni, kita lah yang jadi sikitnya. Jadi janganlah kita hina sangat. Mencintai tanah air ini sebahagian daripada kehendak agama. Yang ini dia panggil dalam istilah sekarang patriotik. Perasaan yang timbul dalam hati sanubari kita untuk mengabdi, memelihara, membela dan melindungi tanah air kita ini. Sebab itu Ibnu Khaldun, dia pernah buat dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun tentang teori keruntuhan tamadun. Ibnu Khaldun ni dia karang kitab tebal, kitab Al-Ibar wa Diwal Mubtada wal Khabar fi Tarikhil Arab wal Ajam wal Babar. Kitab ni ada 7 jilid. Jilid yang pertama nama Muqaddimah. Dia ni pemerhati jatuh dan bangun tamadun, Ibnu Khaldun. Dia mengatakan mana-mana dinasti kebiasaannya hanya bertahan 3 generasi saja. Tak ada generasi yang dinasti yang lebih daripada 120 tahun, jarang. Kita ambil kerajaan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka berapa ratus tahun pemerintahan? 110 tahun je. Payah nak cecah 120. Khulafa Ar-Rashidin, 4 orang sahabat Nabi yang mentadbir, berapa tahun saja berkuasa? 29 tahun saja. Dinasti Umayyah begitu hebat, ada 14 raja dinasti Umayyah. Berapa tahun mereka memerintah? 91 tahun saja. Dinasti Aghlabiyah di Qairawan di Tunisia, begitu cantik binaan mereka. Berapa ratus tahun mereka memerintah? 109 tahun saja. Dinasti Tulun di Mesir dan Syria, begitu cantik tamadun mereka, 37 tahun saja. Dinasti Hamdaniyah di Aleppo, Syria dan juga di Mosul, Iraq, hanya bertahan 99 tahun. Ada 8 dinasti Bani Buweh di Kairo, di Iraq dan di Iran, 110 tahun saja. Sama juga dinasti Ayyubiyah di Kairo, 78 tahun. Kita baru berapa tahun? Kita baru 65 tahun. Sebab itu kalau tak dijaga, hancur. Kata Ibnu Khaldun, satu generasi 40 tahun. Satu generasi 40 tahun. Generasi pertama biasanya dia akan jaga negara. Sebab generasi pertama ni generasi yang tempuh pahit maung kehidupan. Mereka berjuang minta merdeka, jadi dia rasa sayang negara tu tinggi. Generasi kedua ni generasi yang lahir lepas zaman penuh ranjau, lahir zaman mewah, selesa, semangat juang dah mula luntur. Zaman itu zaman 60-an, rambut dah mula panjang, ada remos ikat tepi, taruh brake cream, baju pattern ada kotak-kotak, seluar bell bottom, kasut Beatles jenama Johnson, sideburn kapak. Dia dah sibuk dah jamming, dia dah lupa sikit dah. Tapi masih sayang negara. Sebab engagement dengan orang lama masih ada.
masih ada. Time perarakan kemerdekaan akan ada satu kontijen veteran merdeka. Mereka akan, jadi kita jadi semangat. Tapi masuk generasi kita, generasi menuju kehancuran. Semangat kekitaan dah tak ada, patriotisme luntur, kutuk negara sendiri siang malam. Kau nak marah kerajaan tu kau punya pasal. Ini negara, mana boleh kutuk negara? Negara ni, lagu negaraku berdirilah kita. Ini negara kita. Orang tak boleh nak bezakan.